Yang berhormat Saudara Akmal, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tachehau, Vanikum dan salam reformasi. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ali wa sahbi ajma'in. Yang dihormati Datuk Ahmad Kasim, Pengerusi Tetap, Saudara Osman Karim, Timbalan Pengerusi Tetap, yang kita sanjungi Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Pengerusi Majlis Penasihat Keadilan, yang dikasihi Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Keadilan, rakan-rakan pimpinan pusat, negeri, AMK, wanita, ketua-ketua cabang, serta para perwakilan dan pemerhati sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita dapat menjayakan Kongres Nasional Parti Keadilan Rakyat secara maya, walaupun sebelum ini tertangguh, yang sekadar mencerminkan kegagalan, kecelaruan dan kelemahan pemerintah kerajaan hari ini. Terima kasih dan perhargaan buat pihak Sekretariat yang diketuai oleh Saudara Nik Nazmi selaku pengarah Kongres, Datuk Seri Saifuddin Nasution, Setiausaha Agong dan seluruh pasukan yang bertungkus lumus bekerja bagi memastikan Kongres Nasional kali ini berjalan dengan lancar dan memenuhi kehendak Perlembagaan Parti. Saya mendengar dan mengikuti perbahasan daripada perwakilan setiap negeri. Ini sama seperti perbahasan Kongres AMK dan juga wanita yang memberi ruang kepada kita untuk melontarkan hujah, cadangan, nasihat, teguran serta kritikan. Inilah tradisi keadilan, terbuka dengan pelbagai pandangan yang sebenarnya tidak lari dari dua perkara asas, iaitu pertama, mengangkat isu-isu rakyat, dan yang kedua, kesungguhan membina keadilan sebagai sebuah wadah yang kukuh berpandukan prinsip dan nilai-nilai perjuangan. InsyaAllah, berdasarkan dua perkara pokok inilah akan menjadi intipati ucapan penggulungan saya, dan saya percaya ini akan dirangkul oleh kita bersama bagi memacu keadilan sebagai sebuah parti masa depan yang konsisten dengan agenda reform, idealisme, menggembeling kekuatan akar umbi demi Malaysia yang lebih baik. Para perwakilan dan pemerhati sekalian, Malaysia hari ini bukan sahaja berhadapan dengan krisis kesihatan, tetapi dengan kelemahan pentadbiran yang begitu ketara, demokrasi parlimen yang dilumpuhkan dan tadbir urus yang cacar merbak telah mengheret rakyat dan negara ke lembah krisis ekonomi yang berpanjangan, krisis kepimpinan, krisis pendidikan, krisis keselamatan dan pelbagai lagi. Kegagalan Perikatan Nasional menguruskan pandemik COVID-19 semakin memuncak. Kita bukan lagi sekadar dihantui dengan jumlah kes positif yang kekal tinggi, tetapi berita mengenai kenalan yang masih dirawat di ICU maupun kematian mengenai ahli keluarga kita, saudara mara, jiran tetangga, sahabat handai amat dirasai. Kononnya lockdown, tetapi pintu belakang dibiarkan terbuka. Sekadar membuli rakyat biasa dan membinasakan peniaga-peniaga kecil. Sedangkan tauke-tauke besar dijaga rapi tanpa menghiraukan kluster tempat kerja yang terus meningkat. Bantuan yang diumumkan pula hanya sekadar manis di bibir, sedangkan menikus di sebalik perutusan khas dan pengumuman PDF kerana realiti di bawah amat perit sekali.
yang menjerit meminta pertolongan dalam kesusahan bukan lagi sekadar mereka yang berpendapatan rendah B40. Jabatan Perangkaan sendiri yang disebut oleh para pembahas sebentar tadi melaporkan lebih 600,000 isi rumah kumpulan pertengahan atau M40 sudah tergelincir ke kategori B40. Pengangguran menghampiri 1 juta orang. Peniaga gulung tikar. Pendidikan anak-anak terjejas yang menjerumus ke arah keciciran generasi atau lost generation. Mereka hari ini berada dalam keadaan amat tertekan. Komitmen kewangan begitu tenat yang seterusnya menjurus ke arah masalah yang lebih besar. Ambillah pedoman bagaimana statistik hujung tahun lepas sahaja telah menunjukkan peningkatan 20% kes bunuh diri berbanding tahun sebelumnya. Seperti yang dibangkitkan dalam Kongres AMK sebelum ini, kita sarankan agar moratorium tanpa caj faedah sekurang-kurangnya untuk tempoh 5 bulan, terutamanya kepada peniaga-peniaga kecil. Kembalikan subsidi upah, perkenalkan kemudahan pinjaman modal tanpa bebanan karenah birokrasi. Jadi saudara-saudari, kegagalan kerajaan hari ini menimbulkan polemik dan persoalan. Apa yang rakyat harapkan adalah pemerintah yang buat kerja adil, menjaga kebajikan dan sanggup mendengar keluh kesah kita semua. Malangnya, apa yang didambakan selama ini sebagai agenda penyatuan Melayu Islam amatlah songsang seperti jauh panggang dari api dengan hakikat yang ada pada hari ini. Walaupun telah ditegur 2 kali agar Parlimen kembali bersidang dengan segera, kedegilan mereka menunjukkan ego dan ketaksuban untuk kekal berkuasa mengatasi segala-galanya. Ternyata lafaz taat setia sekadar mengikut nafsu serakah politik. Selagi boleh kaut scheme of things, selagi itu mereka akan sanggup mempertahankan kedudukan dengan apa sahaja. Bukankah kita pernah kenal gerak-geri kartel ini? Kami tim presiden, kami setia, kami benteng presiden. Yang menabik dada sebagai benteng presiden inilah yang angkat kaki dulu. Walhal mereka hanya jadikan presiden sebagai benteng ketika mana mereka hanyut dengan kemegahan dan kemewahan. Apabila perangai kartel yang oportunis digabungkan dengan sikap munafik politik bertopengkan agama dan bangsa yang kini terlondeh pekungnya sebagai menunggang selagi boleh akan menjadi racun membinasakan negara. Daripada pengkhianat dah jadi penderhaka. Mereka kini sudah menjadi bisu mengenai Allahyarham Adib, isu pemandu mabuk, BMF, tabung haji dan banyak lagi yang masih gagal diselesaikan walaupun sudah lebih setahun Perikatan Nasional memerintah. Kecelaruan ini cuba ditutup apabila sistem semak dan imbang gagal berfungsi. Parlimen seolah-olah sengaja digantung demi menyambung talian hayat PN. Rakyat sudah merasa jelik dan hilang kesabaran apabila semua garis dan nilai habis dilanggar selagi mana ia memberi manfaat tulangan kepada mereka. Sebaliknya, biarlah ada rasa keprihatinan walaupun sekelumit perasaan ihsan, kejujuran dan peri kemanusiaan terhadap kesengsaraan rakyat. Rakan-rakan perwakilan dan permahati, walaupun menghadapi pelbagai rintangan dan tekanan, kita kena sentiasa mencari jalan untuk bersuara serta berpandangan kritikal demi penambahbaikan.
Sebagai contoh, Angkatan Muda telah mengangkat isu permasalahan yang membelenggu rumah prima. Ramai yang terperdaya apabila ada projek-projek prima ini terbengkalai dan sakit, yang menyebabkan para pembeli ini terpaksa mula membayar bank serta pada masa yang sama menyewa kediaman lain dalam keadaan rumah yang dijanjikan bertahun-tahun tidak siap. Kami telah bertemu sendiri dengan para pembeli rumah prima di Teberau, di Johor, rumah prima Melaka di Tengah Dua dan prima Port Dickson. Selepas Angkatan Muda menyatakan komitmen untuk membantu mereka dalam Kongres AMK tempoh hari, saya telah menerima petition daripada 330 orang pembeli rumah prima di Kedah pula. InsyaAllah kami akan bantu mereka dan kami akan ke utara apabila rentas negeri dibenarkan. AMK juga telah dedahkan minggu lepas bagaimana seorang pimpinan tertinggi Parti Peribumi bakal membolot hingga 8 jawatan ahli lembaga pengarah GLC, iaitu syarikat-syarikat yang berkaitan dengan MARA. Memandangkan pertanyaan saya masih tidak dijawab oleh YB Menteri, insya-Allah minggu depan saya akan tunjukkan bagaimana yang menjarah jawatan bagai tiada hari esok bukan seorang tetapi ada lagi kalangan mereka yang membolot jawatan sedangkan kesengsaraan rakyat dan pengorbanan frontliners langsung tidak dipedulikan. Kerana itu saya menghormati akar umbi keadilan, aktivis reformis, jentera wanita dan jentera AMK anak muda yang berterusan menyantuni rakyat, tak kala tidak mengharapkan imbuhan ataupun habuan, tetapi mereka juga mengharapkan janganlah ada baju perangai kartel lagi. Para perwakilan sekalian, akhir kata, menyingkap segala kemelut ini, saya memetik sebuah puisi terkenal Wiji Tukul pada tahun 1986 apabila menyentuh soal peranan dan peringatan. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan. Di sini tanggungjawab besar keadilan untuk kekal berprinsip serta meniup semangat kebangkitan kepada rakyat untuk berani memperjuangkan hak dan kebenaran. Tatkala kelompongan dan jurang semakin melebar, masa depan rakyat semakin malap di tadbir Perikatan Nasional. Ini mengesahkan kerajaan gagal. Keadilan perlu hadir menjawab perkara utama. Mengapa rakyat seharusnya memilih keadilan untuk membawa harapan mereka. Ini bukan hanya berlega tentang soal bila saudara Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri atau bila saudara Rafizi Ramli akan comeback. Walaupun ternyata ini yang kita harapkan dan menjadi pertanyaan serius rakyat kebelakangan ini. Namun, ia jauh melangkaui semua itu. Ia soal kesediaan kita mengembalikan kerangka besar negara melalui reformasi institusi, menegakkan keadilan, tata kelola yang baik dan banyak aspek lagi. Ini bukan lagi tentang peranan yang hanya dibebankan kepada saudara Anwar Ibrahim. Ini perlu dirangkul oleh kita semua yang faham tentang prinsip perjuangan yang hanya boleh dicapai melalui usaha yang bersungguh-sungguh, permuafakan memperjuangkan reformasi,
tidak diulit dengan kemewahan, iltizam, semangat, keikhlasan dan kerja kuat. Inilah adunan yang akan menterjemahkan keadilan sebagai parti pilihan rakyat Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sese Nanda.